Wanita. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada anda semua penonton TV3. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Siaran 2 September 2021. Anda bersama saya, Hawa dan juga Sugita. Sugi, saya belum dapat move on lagi dari kecantikan awak, keanggunan awak bila makan baju sari tempoh hari. Oh ya, pada hari kebangsaan. Baru dapat jumpa hari ini kan? Terima kasih Hawa, dan anda di rumah, kami harapkan anda dalam keadaannya sehat-sehat saja, dengan teruskan dengan mood yang ceria anda dan bersama kami sepanjang 1 jam ini. Baik Hawa, kalau kita lihat apa yang terkini dalam sukan Paralimpik adalah Wei Lun ataupun nama penuhnya Chew Wei Lun telah menyumbangkan pingat perak kepada negara kita Malaysia. Tahniah Wei Lun. Dan kalau kita lihat, ini adalah penampilan pertama Chew Wei Lun di pentas Paralimpik, dan kini Wei Lun adalah dalam orang kata ranking ke-11 dunia. Itu dia Chew Wei Lun. Dapatlah mengubat kedukaan kita pada hari semalam kan. Betul, hari semalam pingat Ziyad Zulkifli dibatalkan, ditarik balik, tetapi ini kemenangan yang sangat-sangat kita raikan. Walaupun tidak disandarkan pingat kepada Wei Lun, tetapi kejayaannya itu membanggakan nama Malaysia. Betul. Dan bercakap mengenai Ziyad Zulkifli, Hawa, mungkin di sini boleh kita beri peringatan kepada rakyat Malaysia. Saya tahu kita rakyat Malaysia sekarang ni marah, tetapi tidak perlu kita menyerang atlet negara Ukraine di laman-laman sosial. Betul. Tidak perlu melontarkan kata-kata yang kesat. Itu adalah cyberbullying, dan kita rakyat Malaysia, let's be kind, orang kata. Betul. Sebab bila kita buat keputusan ketika marah ini, kita tak berfikir secara rasional, Sugi. Ya, betul. Jadi sebelum lontarkan kata-kata, sebelum menaip tu, fikir apa kebaikan yang awak dapat kongsikan kepada orang ramai. Okey, baik. Berkaitan dengan topik kita pada hari ini, kami ada satu kisah inspirasi yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Biasanya kalau sebut balik kampung tanam jagung, orang kaitkannya dengan kegagalan. Tetapi ini kisah inspirasi 2 orang juru terbang yang balik kampung tanam jagung dan kini telah meraih kejayaan. Jom kita saksikan kisah inspirasi ini. Pandemik COVID-19 telah merubah kerjaya Kapten Nurul Bashar Ramli, 49 tahun, dan rakan seperjuangannya Kapten Abdul Hanif Abdul Malik, 55 tahun, yang bertugas dari Awan Biru, kini berbakti kepada tanah. Mereka bersepakat bangkit memulakan kehidupan baharu dengan penanaman jagung. Kenapa saya memilih jagung? Bagi saya, jagung adalah cash crop. Cash crop ni dalam bahasa Malaysianya tanaman tunai. Tanaman tunai ni dia ada nilai komersial. Nilai komersial maknanya dia boleh dijual dan boleh mendapat keuntungan di atas jualan itu. Dan dia agak cepat. Dalam 64 hari boleh dapatkan hasil menuai. Selepas hampir 24 tahun terbang tinggi di Awan Biru, dia akur dengan kerjaya baharunya demi keluarga tercinta. Meskipun terdapat banyak cabaran pada peringkat permulaan kerana tiada asas dalam pertanian, namun itu bukanlah satu halangan buat dirinya. Secara jujurnya, memang agak susah, agak payah. Sebab kita nak berubah tu bukan senang. Tapi ya itulah, Allah SWT ni dah kurniakan kita semua dengan kemahiran bertahan dipanggil. So semua orang dah diberikan, dah dikurniakan dengan kelebihan tu. So bergantung pada kita lah untuk
berusaha ataupun berdiam diri. So bagi saya, moto hidup saya, prinsip hidup saya, jangan banyak mengeluh lah. Kawasan ladang sekitar 4 hektar setengah ini ditanam dengan 2 jenis jagung iaitu jagung manis dan jagung ungu. Nazrul Bashar dan rakannya bersetuju untuk tetap berbudi pada tanah dan merancang untuk meluaskan lagi ladang mereka. Saya dan rakan bersetuju untuk meneruskan apa yang kita dah mulakan ni lah. Tujuannya adalah untuk mendapat pendapatan sampingan. Call it side income lah. Taklah saya mengharap bergantung pada satu pendapatan saja selepas ini. Kini, ungkapan balik kampung tanam jagung bukanlah hanya dianggap sebagai satu gurauan. Malahan, dengan kejayaan dua sahabat karib ini, sudah terbukti ianya boleh dijadikan sebagai kerjaya. Di mana ada kemahuan Hawa dan di mana ada keinginan untuk belajar, terus belajar, pastinya boleh kita meraih kejayaan dan itu adalah buktinya. Walaupun kehilangan pekerjaan, masih ada jalan lain lagi. Betul, kita harus sentiasa kekal positif walau apa pun dugaan kita kena fikir ada hikmah di sebaliknya. Bila pandemik ini semua ada kesusahan masing-masing, ada cabaran masing-masing. Tapi bagaimana kita cari idea untuk keluar daripada masalah kita. Okey, baik. Dan itu tadi ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, dari setongkol jagung. Macam-macam menu berkaitan dengan jagung yang akan kami bawakan untuk anda hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Ku serentak dengan nadaku bersama jari jemariku menyeru menari bersama diriku. Buat cucuk jagung pula. Okey. Saya agak-agak je tepung gandum tu. Garam, gula, baking powder, baking soda, jagung, telur dan susu. Kacau sampai sebati. Sampai dapat tekstur yang macam ni. Lepas tu saya masukkan clam. Yang ni pun sama, tak letak pun tak apa. Kalau nak letak ayam ke, sotong pun boleh juga. Serious, it's a good combination. Okay, tak pelik pun rasa dia. Goreng sampai keperangan macam ni. Dan sedia untuk dihidang. Dalam payuk, masukkan jagung daripada 2 tungkai jagung. Jagung fresh lagi sedap. Tapi kalau jagung tin pun okey. Masukkan daun pandan untuk bagi wangi sikit dan tuang susu. Okay, next sambil masukkan sedikit garam. Lepas tu rebuhlah sampai jagung tu masak. Bila jagung tu dah masak, dia dah hydrated. Kita masukkan 1 cawan santan dan 1 sudu gula. Gula ni ikutlah. Kalau nak manis, letaklah banyak. Lepas tu make sure api tu jangan derah sangat. Sagi melimpah macam ni. Last ingredient, masukkan sagu yang dah direndam dalam 10 minit. Kacau-kacau sikit, masak sampai sagu tu tukar jadi transparent dan boleh hidang. So, siaplah kita punya bubur jagung sagu menggunakan susu. Macam-macam menu yang boleh disediakan berasaskan jagung. Kalau awak suka apa? Tadi saya tengok ada cucur jagung. Awak suka cucur jagung? Suka sangat. Lagi satu Sugi, kalau jagung rebus tu, kita hiris-hiris tu, campur dengan kelapa parut, garam sikit, margarin sikit. Wow. Kalau awak? Saya sebenarnya, sejujurnya, saya tak minat sangat jagung. Tetapi ke belakang ni, saya suka jagung yang rebus sahaja. Kalau kuih-kuih tu kurang sedikit, tapi tak apa. Mungkin hari ini saya boleh tukar cita rasa lah. Dapat inspirasi sedikit. Kan? Tapi jagung aiskrim saya suka. Aiskrim awak suka ya? Okay. Kalau anda sama macam Sugi, boleh komen kat situ. Saya sama seperti Sugi, suka aiskrim. Jagung ni ada macam-macam jenis. Kalau kita lihat jagung manis pun Hawa, ada pelbagai jenis. Jagung roh, jagung sheba lah, jagung nugget pun ada. Nama-nama yang cukup istimewa dan menarik nama mereka. Jadi hari ini kami akan bawakan anda menu berasaskan jagung dan kita akan bersama dengan 3 orang tetamu yang ada pelbagai menu yang cukup menarik juga. Ya, antara tetamu kita pada hari ini yang pertama ialah Chef Daniel Omar Marzuki dari Sungai Petani Kedah. Apa khabar, Chef? Assalamualaikum. Selamat tengah hari, Chef. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Kita juga bersama. Selamat tengah hari. Kita juga bersama dengan Puan Siti Rahmajana daripada Tawau, Sabah. Selamat tengah hari. Apa khabar, Puan?
Alhamdulillah sihat. Selamat tengah hari. Okey. Mita dan juga Hawa. Aha, dan juga Hawa, kita bersama dengan Kita bersama dengan Ili Nur Ain Muhammad Yusof, seorang personaliti masakan. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Hai. Hai, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Aha, okey baik. Kita akan bertanya kepada Chef Daniel dahulu. Menu jagung bakar Mexico, elote katanya di Mexico ya. Ini antara golongan Mexican street corn ya. Elote. Ya. Okey Chef, kita Betul. kat Malaysia mungkin kita tak kenal sangat dengan masakan ataupun makanan Mexico. Mungkin Chef boleh kongsikan mana dapat inspirasi ni Chef? Okey, idea ni kami datang masa mulanya PKP tu. Aha. PKP tu staff kami kan terlalu banyak. So kami terpaksa cutikan staff. Lepas tu kami terpaksa cari solusi lah untuk semua pekerja kami dapat bekerja lah. Okey, lepas tu dalam kebetulan tu kami pun ada tengok satu movie, movie yang bertemakan Mexican. Lepas tu kami dapat idea daripada satu pelakon tu yang dia makan elote tu. Wow. So kami buat research. Tu kami turunkan menu tu ke jalanan lah. Bukan sembarangan ni Hawa. Itulah, mesti tengok pun sedap tu sebab tu ada inspirasi nak buat kan. Kau boleh kongsikan kepada penonton kita, elote ni macam mana bentuknya? Okey, benda ni dia jagung bakar yang dia punya taste dia tak sama dengan jagung-jagung bakar biasa yang kita makan tempatan macam lah. So dia lemonnya dia ada mesti kena ada taste yang masak. Lepas tu masak daripada limau, masin, daripada parmesan cheese. Lepas tu ada sikit spicy daripada spice yang kita campur lah. Okey, baik. Dan chef sendiri ada pengalaman dalam industri F&B bertahun-tahun kan. Tapi yelah kita kat rumah ni tak adalah pengalaman sangat. Kalau nak makan jagung kita rebus jagung saja. Kalau di rumah chef, kalau nak sediakan elote ni macam mana chef boleh kita sediakan dengan mudah dan ada rasa Mexican tu? Okey, ya mudah. Mula-mula kita rendamkan jagung tu dengan susu dulu. Okey, lepas tu kita dapatkan lemak tu, lepas tu kita grill. Masa grill tu kita akan letakkan sikit yang spices yang kita campur tu. Lepas tu kita ini yang sos dia. Sos dia yang kita akan salut dulu lepas dia dibakar. Kita akan salut, kita akan brush dengan sos ni kita akan brush dekat jagung tu. Then lepas tu kita akan coated dia dengan parmesan cheese. Lepas tu kita masukkan sikit paprika. Chef, kalau boleh kongsikan apa bahan-bahan dalam sos tu, Chef? Okey, dalam sos tu dia ada sour cream. Ya. Sour cream, lepas tu kita campurkan sikit mayonis. Lepas tu ada daun ketumbar. Lepas tu ada limau jus. Dan kalau kita lihat di seluruh dunia, hampir ke semua masakan ada kandungan jagung ni. Betul. Daripada tepung jagung, cereal, cornflakes yang kita makan tu pun jagung, roti tortilla dan macam-macam lagi. Chef, tadi saya tertarik ya, Chef berkata dalam sos tu ataupun dressing tu ada daun ketumbar dan juga limau. Adakah itu untuk menyesuaikannya dengan cita rasa Malaysia ataupun memang original recipe pun macam tu? Okey, original recipe dia memang dia ada masak, lepas tu dia ada sikit spice, dan dia lemak, iaitu yang original recipe dia. So yang kita enhancekan dengan local sikit lah dengan kita punya daun ketumbar tu. Okey, Chef di Sungai Petani kan. Jadi setakat ini permintaannya dekat sana bagaimana? Okey, permintaan kat sini masa 3 hari pertama tu kita hanya jual dalam lebih kurang 100 tongkol sehari. Ya. Lepas tu bila hari keempat kita dah start viral lah. Kita dah boleh jual 1,000 tongkol sehari. Malah 1,000 lebih sehari. Bila dah start viral tu, Sugi betapa kuatnya kuasa media sosial ni ya. Ya, itu masih dalam Sungai Petani lagi lah masa tu. Okey, baik. Dan Chef, mungkin Chef boleh kongsikan jugalah berapa Chef menjual setongkol jagung ni? Adakah harga Mexico juga? Tak. RM6 lah. RM6 setongkol itu. Okey. Baik Chef, dan kalau kita di Kuala Lumpur mungkin perlu ke situlah, ke Sungai Petani untuk mencubanya. Tapi apapun Chef, kalau mereka di rumah nak mengetahui lebih lanjut mengenai resepi ni ataupun menu-menu lain daripada Chef, bagaimana boleh mereka menghubungi Chef dan di mana? Apakah laman sosial Chef? Okey, laman sosial macam nama juga, nama terkenal juga Daniel Muhammad Zuki dalam Instagram dan Facebook. Lepas tu untuk
Cafe Biji and the Ali Kopi, Instagram dan Facebook juga. Okey, baik. Dan chef, satu lagi soalan saya nak tanya chef. Ini elote, resepi Mexican. Tapi chef ada tak resepi lain ataupun menu-menu lain berasaskan jagung yang boleh dikongsikan juga? Ya, ada juga. Ada. Apa Ya, antara Antaranya, chef. Ya. Apa antara menunya chef? Okey, macam kita dekat sini kita dah buat daripada jagung bakar tu kita jadikan jagung cup Aha. yang ada perbezaan sikit lah dengan jagung bakar elote tu, dan lepas tu kita ada dalam bentuk tacos. Kita masih staykan elemen Mexican tu, kita gunakan satu crispy elemen untuk tacos tu. Tu yang kita nampak dekat video tadi tu kan, taco tu. Ya. Okey. Okey, baik chef. Terima kasih chef. Dan kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang lain, Hawa. Tapi Hawa, saya ada membaca juga jagung ni kaya dengan vitamin C. Wah. Jadi mungkin kita kalau nak meningkatkan kandungan vitamin C, bolehlah kita makan jagung juga. Banyak antara khasiat dan nutrisi jagung. Tapi kita nak berkongsi bersama dengan anda trivia berkaitan dengan jagung. Jom kita saksikan. Tahukah anda jagung dipanggil sebagai ratu ladang dan ia merupakan tanaman pertama yang ditanam di Mexico? Di dunia, terdapat beberapa jenis jagung yang mempunyai pelbagai rasa berbeza. Antaranya ialah jagung manis, jagung mutiara, jagung gigi kuda, jagung pot dan jagung berondong. Jagung mutiara memiliki tekstur isi yang agak bulat dan mempunyai banyak variasi warna seperti kuning, putih dan merah. Jagung gigi kuda pula memiliki ciri khas di mana ia mempunyai lekukan di bahagian tengah atau bahagian atas isinya. Ia juga sesuai dibuat tepung jagung. Jagung pot pertama kali ditemukan di Amerika Selatan dan isinya diselubungi oleh kulit sehingga seolah-olah tidak kelihatan. Selain itu, tahukah anda jagung juga kaya dengan asid folik? Bagi wanita yang mengandung, pengambilan asid folik yang mencukupi sangat penting bagi membantu melindungi bayi dalam kandungan daripada kecacatan. Walau bagaimanapun, jagung yang sudah diproses kurang berkhasiat kerana telah dicampur dengan bahan lain. Jadi tidak hairanlah jagung dikenali sebagai tumbuhan yang sangat unik kerana ia mempunyai banyak kegunaan seperti dijadikan minyak, tepung, etanol dan banyak lagi. Itu sedikit mengenai jagung. Dan Hawa, kalau ada antara anda yang tarikh lahir anda adalah Jun 11 hari bulan Jun, itu adalah hari jagung sedunia. Wah. Tadi bila Sugi cakap kebanyakan masakan ataupun makanan yang kita makan hampir hari-hari itu semuanya ada jagung kan. Tetapi jagung ni bukan saja dalam masakan. Betul. Kalau perasan berteh jagung kita tahu kan popcorn. Betul. Jagung pun ada dalam bunga api untuk membantu letupan tu. Sebab kalau popcorn kan dia meletup-letup kan. Menarik. Jagung pun digunakan dalam bunga api juga. Itu antara fakta yang dikongsikan pada anda pada hari inilah. Okey, ke menu yang seterusnya, Hawa, kita bersama dengan Puan Siti Rahmajana yang akan berkongsi menu bubur nasi jagung ataupun lebih dikenali sebagai barubok. Barubok. Okey. Baik, hello Puan Siti Rahma. Hello. Okey Puan, mungkin boleh terus kongsikanlah barubok ni. Bila saya carilah sebab saya tak pernah dengar. Jadi saya buat sedikit carian. Dia istimewa, ada jagung, ada limau, ada sambal dekat atas bubur tu. Boleh kongsikan ini adalah masakan tradisi dari mana ini? Ya, betul Sugita. Ini adalah makanan daripada negeri Sabah, iaitu makanan tradisi untuk masyarakat Bugis, kaum Bugis di Sabah. Menarik. Puan, apa keistimewaan, kesedapan barubok ni Puan, kalau boleh Puan kongsikan? Dia punya istimewa sebab dia disajikan, dia bukan juga rasa macam bubur. Kombinasi antara jagung dan juga nasi dan dicampur dengan dia punya sambal, memang sedap. Okey. Lalu kita boleh gunakan, di sini saya akan kongsi resepi yang kita akan buat. Mula-mula kita kena guna bahan jagung, nasi, beras. Okey, untuk proses yang pertama kita akan didihkan air. Di sini saya menggunakan air 2 liter.
Dan sambil lepas tu bila air sudah mendidih kita akan masukkan beras. Sementara menunggu beras itu masak menjadi lembut, kita akan tumiskan di kuali yang lagi satu, kita akan tumiskan bawang merah dan juga bawang putih dan isi ayam tersebut. Okey. Selepas masak kita akan campurkan tadi beras yang sudah lembut dan juga jagung sehingga membentuk kuah yang lebih pekat. Menarik. Sedap kita tengok tu. Sudah ia mula kental, kita akan campurkan ayam tadi yang kita sudah tumis. Sebenarnya optional, ayam tu kita boleh masukkan dalam kuah ayam tadi siap-siap ataupun kita kena tumis, tapi saya pilih sebab supaya bau lemak ayam ataupun hanyat ayam tu dia akan kurang sedikit. Bukan biasa ya bubur ni. Itulah. Ada jagung, ada ayamnya juga. Jadi Puan, selain daripada ayam, kalau kita nak letak makanan laut juga boleh ke? Sesuai ke dengan untuk barubuk ni? Ataupun memang biasanya ayam sahaja? Sesuai. Biasanya kami di rumah, kami masak, kita mix seafood udang dan juga ayam. Tapi ada sesetengah orang dia akan gunakan ayam sahaja ataupun udang sahaja. Okey, dan tadi Puan telah katakan ini adalah masakan tradisi orang Bugis dan di Sabah memang dikenali kan. Mungkin boleh Puan kongsikan juga, adakah ini antara makanan di Sabah memang semua orang tahu? Kalau saya pergi Sabah saya cakap saya nak makan barubuk, semua orang akan masakkan saya barubuk atau bawa ke kedai yang menjualnya. Mungkin di Sabah tidak banyak kedai yang akan masak sebab dia memandangkan ia adalah makanan tradisi. Mungkin kalau owner tersebut orang Bugis mungkin dia akan jual. Macam saya di kafe saya ada jual, tapi saya hanya jual setiap minggu lah, setiap hujung minggu sahaja. Sebab mostly yang makanan barubuk ni pun di rumah orang akan, dia bukan makanan apa orang cakap makanan ruji. Dia akan dihidangkan di hari-hari istimewa, hari-hari berkumpul hari keluarga ataupun time cuti keluarga berkumpul kan. Time itulah orang selalu sajikan. Biasanya kan kalau bulan puasa kita akan makan bubur lambuk kan. Kalau pada bulan puasa di sana, adakah bubur jagung ini merupakan antara menu tarikan pada bulan puasa? Ya betul. Macam di bazar, kami di bazar di Tawau Sabah ni ada juga beberapa gerai yang menjual. Di rumah pun macam keluarga kami, family kami, memang setiap dalam bulan Ramadan tu tak miss masak menu barubuk ni. Dalam sepanjang bulan Ramadan tu mungkin ada 2-3 kali rasanya masak barubuk. Lagipun di kampung saya, di rumah saya kami ada tanam jagung sendiri. Ayah saya ada bercucuk tanam jagung. So memang selalulah kami masak menu barubuk ni. Okey. Tapi Puan, saya nak tanya juga, rasa barubuk ni macam mana? Sebab ada jagung. Jagung tu manis. Lepas tu ada limau, ada sambal. Sepatutnya rasa dia bagaimana? Masak manis dengan pedas ke? Okey, kalau kita makan sup, dia kuah kan? Dia punya resepi pun macam sup ayam juga, cuma bezanya dia ada jagung dan juga beras. Begitulah. Memang sedap kalau kita campur sekali dengan dia punya sambal. Dan ada sesetengah orang juga pilih sambal limau ataupun sambal belacan. Ada juga yang buat sambal belacan mentah. Okey. Kepada penonton yang tengok pada hari ini, mesti dia nak belajar lagi macam mana nak buat barubuk ni. Jadi Puan boleh kongsikan laman media sosial Puan? Okey, untuk sesiapa yang terlepas menonton rancangan Wanita Hari Ini pada hari ini, boleh kontak kami di Instagram page kami oneboxcafe.official ataupun di Facebook kami Onebox Cafe. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti Rahma. Kalau kami berkesempatan ke Sabah akan mencuba barubuk menu tradisi keluarga Puan. Terima kasih. Jaga diri. Puan. Terima kasih. Okey, Hawa, saya nak tanya awak pernah tanam jagung tak? Cuba tanam jagung? Tak pernah lagi sudi. Saya dulu saya ambil sains pertanian di sekolah. Pernahlah cuba, tapi jagung tu tak adalah orang kata sesegar mana. Tapi menjadilah. Tapi tak cukup baja kot. Sekurang-kurangnya ada pengalaman lah. Yalah, sedikit. Dan hari ini kami nak kongsikan bersama dengan anda cara menanam jagung yang betul. Jom kita saksikan VT ini. Hari ini saya bersama dengan Puan Farah Aisyah di mana beliau telah tular kerana telah berkongsi tips penjagaan dan juga penanaman jagung dengan betul. Jadi Puan, apakah cara penanaman jagung dengan betul ini? Boleh Puan kongsikan? Cara saya tanam jagung mudah je. Mula-mula kita buat batas. Batas tu kalau ada kudrat lebih kita boleh gali boleh buat
sebetulnya lah, macam betul-betul lah. Dekat batas tu kita gali lubang, sedalam setiap lubang tu sedalam lebih kurang 2 cm dan jarak antara lubang-lubang tu lebih kurang 1 kaki. Lepas tu kita letak 2 biji benih untuk setiap lubang dan kambus lubang tersebut dengan tanah hitam. Saya dengan ayah saya dulu pernahlah kita orang try lah nak tanam jagung ni kan. Tapi malangnya jagung yang kami buat ni tak menjadi. So agak-agaknya kan lah Puan, dekat mana salah kita orang tu? Bila kita tanam kat rumah, jagung kita tak menjadi sebab tak ada berlakunya pendebungaan. Sebab kita bukan dekat ladang. Kalau ladang, dia punya debu tu kira kalau tak dapat kat pokok ni dapat. Tapi sebab dekat rumah, tengok jagung ni, kalau dia pergi ke sana, kira yang dekat sini, bunga dekat sini tak dapat lah. Okey, sebelum tu kita kenalkan dulu bunga jantan dan juga bunga betina. Ini bunga jantan. Bunga jantan ni tengah matang sesuai untuk didebungakan sebab tengok dia muda, dia ada benda keluar. Lepas tu kalau kita hentak dia ni, dia ada keluarkan debu. Lepas tu bawah ni, ini adalah yang ada bulu ni, kita panggil dia bunga betina. So debu itulah yang kita nak masuk, nak kena dalam bunga betina. Kalau tak masuk, kalau tak berlaku persenyawaan, jadi kita akan dapat jagung rongak dan sebagainya. Okey, mula-mula kita petik dulu. Kita nak debu dia. Kalau debu dia tak ada kan, tak menjadi pula. Kita golek-golekkan dia, tak apa. Asalkan debu dia je masuk. Macam inilah ni cara saya. Dan Alhamdulillah, memang menjadi. Yang saya tak golekkan, memang rongak. Boleh tak Puan berikan tips bagaimana cara penjagaan jagung dengan betul? Tips mudah penjagaan pokok jagung dari saya. Yang pertama, siram pokok jagung 2 kali sehari, iaitu pagi dan petang. Yang kedua, membaja. Kita mulakan pembajaan pada hari yang ke-10 dan kita kena konsisten membaja setiap minggu lah lepas hari ke-10 tu. Dan juga tukar kepada baja buah apabila bunga jantan dah keluar. Terima kasih Puan Farah atas perkongsian dan juga tips untuk cara penanaman jagung dengan betul. Dan kepada penonton yang ingin mencuba menanam jagung, bolehlah ikuti tips yang diberikan oleh Puan Farah ni. Kalau dah buat nanti, bolehlah tag kita orang dekat IG WHR dan juga Facebook WHR TV3. Cukup teliti penerangan yang diberikan itu. Kalau kita lihat di awal tadi 2 orang juruterbang dan kini Puan tadi tu, kedua-duanya menanam jagung dan masih lagi berjaya. Jadi kita jangan gunakan peribahasa balik kampung tanam jagung dalam keadaan orang kata konotasi yang negatif. Betul, kita harus lihat dari sudut yang lebih positif. Kita cari ilham lain kan untuk berusaha untuk mendapatkan pendapatan dan meneruskan kelangsungan hidup. Nak belajar tanam jagung pun kena ada ilmunya. Betul. Dan tadi bila kita dah tengok tips-tips tu kan, perlu ada disiplinnya juga. Jadi betul lah, jagung saya tu tak jadi sangat sebab tak cukup baja. Okey, baik, kita ke menu yang seterusnya, Hawa. Yes, tadi kita dah tahu tentang jagung bakar dan juga menu bubur nasi jagung. Sekarang ini pula kita nak belajar macam mana nak masak menu berbola keria mozzarella caramel dengan jagung dan jagung rebus susu berkeju. Bersama kita Puan Ili Nur Ain Muhammad Yusof, seorang personaliti masakan. Okey, kita nak tahu tentang berbola keria mozzarella caramel dengan jagung ni. Sedap bunyinya bila ada cheese manis-manis tu. Keistimewaan resepi ni, Puan. Okey, sebenarnya resipi ni dia menggunakan, sebab keria kan saya gunakan keledek kat sini. Dan juga selepas tu saya masukkan jagung bersama dengan cheese lah, dan selepas tu saya siapkan bersama dengan caramel macam tu. Sebab saya dapat saya dapat menu ni pun daripada inspirasi sendirilah sebenarnya. Sebab saya teringin sangat nak makan cheese berbola cheese tu. Okey, dan kalau kita lihat kuih keria ni ialah kuih tradisi. Jadi bila dah orang kata fusionize kuihnya, bagaimana sambutan ataupun komen-komen yang Puan dapat?
Untuk yang komen yang ni dia biasa sajalah sebab untuk saya punya konten lebih kepada masakan yang macam tumis-tumis macam tu. Tapi untuk yang ni ramai juga yang try dan ramai juga yang suka dan ada juga yang minta kepada saya untuk saya open order macam tu lah. Sebenarnya buah ni macam-macam kan, tetapi kenapa Puan pilih jagung untuk kuih Korea mozzarella ni? Sebab saya personally memang suka sangat jagung dan kebetulan bagi saya bila kita makankan dengan cheese tu, bila kita tergigit jagung tu dia ada keluar macam jus dia kan, bagi saya itu adalah sangat sempurna lah bagi saya. Kombinasi yang sangat bertepatai. Dan kalau kita lihat yang istimewanya untuk kuih Korea yang ada jagung ni, Puan gunakan caramel. Ya, betul. Okey, kongsikan sikit macam mana kita nak gunakan caramel supaya sedap rasanya. Sebab caramel ni sebab sebelum ni ramai je yang buat sira pakai gula Melaka apa semua kan. Tapi saya gunakan caramel kat sini sebab nak nampakkan kelainan, menggunakan butter sahaja dan juga sedikit gula Melaka, dan lepas tu bila dah nampak dia macam berbuih macam tu, maka dah selesailah kita punya boil dia tu, dan kita dah boleh sira ke kita punya berbola. Itulah biasanya kalau caramel kita hanya guna gula putih dan juga air kan. Ini tambah gula Melaka lagi ya Puan? Ya, betul. Gula Melaka sahaja bersama dengan butter dan sedikit air. Itu saja. Bila tengok dia potong tu dengan cheese mozzarella tu. Jadi Puan, selain daripada mozzarella tu, kalau mungkin nak guna cheese yang lebih murah sikit boleh ke? Boleh, cheddar pun boleh, tak ada masalah asalkan dia cheese macam tu. Ada juga. Boleh juga kalau nak masukkan sagu pun boleh, tapi saya menggunakan cheese sebab saya memang nak rasa berbola cheese tu sebenarnya. Okey, baik Puan, ni nak tanya menu seterusnya iaitu jagung rebus keju. Itu pun ada keju juga. Okey, boleh kongsikan? Sebenarnya saya buat untuk menu tu sebab masa tu time PKP tak silap saya, dan saya fikir kita nak buat, kalau kita nak beli cup corn tu macam mahal kan di luar, jadi saya buatlah menu tu. Jadi saya rasa kalau kita gunakan jagung macam tu, jadi kita boleh jimat kos. Hanya menggunakan jagung, susu cair, susu pekat dan juga cheese saja, dah siap dah kita punya cheese jagung rebus cheese susu kita. Okey, kalau saya lihat paparan tadi tu, jagung tu dimasak sekali dengan cheese ya. Dia macam kira direndam lah juga. Bukan macam ni. Jagung tu dulu kita perlu rebus dulu. Bila dah siap masak dalam 15 minit, saya letakkan garam sedikit macam tu. Bila dah siap masak, saya tepikan. Lepas tu saya buat dia punya kuah, masukkan butter, masukkan susu cair, susu pekat, bersama dengan sedikit garam, dan nampak dia macam boil macam tu, dah cantik nampak tu. Dan selepas tu barulah saya masukkan jagung tu. Kalau tadi kan di berbola Korea tu cheese mozzarella kan, kalau untuk jagung rebus ni pula cheese apa Puan? Pakai cheddar sahaja. Pakai cheese yang kita buat sandwich tu pun boleh dah. Saya cuma tabur je dekat atas, tutup sekejap dan dia pun dah melting dan boleh sedia untuk dimakan. Okey, jadi rasa dia memang lemak-lemak lah, lemak-lemak manis. Sama je macam kita makan dekat cup corn macam tu kan. Sama je rasa dia, cuma kat sini kita boleh makan dengan kuantitas yang banyak, dengan boleh makan bersama dengan anak sebab KP kan masa tu tak payah nak beli mahal. Puan, tapi saya tak kurang gemar. Kalau kata tak suka macam kurang gemar kalau nak makan dekat tongkol jagung tu, saya suka hiris-hiris. Jadi boleh ke? Kalau saya hiris dulu, gaul sekali kemudian ke? Boleh sahaja. Itu pun okey juga, tak ada masalah. Kalau tak nak pakai tongkol jagung ni pun boleh je beli yang frozen dah siap tu, dan kita pun boleh terus masak. Susu gila letak cheese dah tu Zugi. Dan saya rasa kan bila kita berikan anak-anak di rumah setongkol jagung yang ada cheese ni, mereka akan duduk diam-diam dan habiskan satu tongkol tu. Mak-mak di rumah bolehlah siapkan kerja di rumah. Okey, baik Puan, mungkin boleh juga kongsikan ada resepi lain berasaskan jagung yang ingin dikongsikan? Okey, macam saya suka buat salad jagung. Memang kita pakai salad dan juga jagung dan sikit olive oil sahaja. Yang saya perahkan sedikit limau dan kita dah siap dah salad jagung kita. Letak cheese juga tak? Parmesan ke? Boleh je kalau nak letak, tak masalah. Dia kontra yang tadi tu berlemak, yang ini healthy. Salad jagung. Baik Puan, ini boleh kongsikan laman media sosial Puan Ili ni kreatif-kreatif menunya.
Okey, saya boleh temui saya di IG, okey, arjanina.official ataupun di YouTube saya Arjanina, dan pelbagai resipi saya kongsikan kat sana, antaranya tu ada kulit cempedak kalau nak tengok pun juga. Dan itu sajalah saya rasa. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kami ucapkan atas perkongsian resipi. Dua resipi yang cukup menarik. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kami ucapkan kepada Chef Daniel sebentar tadi yang berkongsikan menu daripada Mexico. Kemudian kita ke Sabah pula, kita belajar menu bubur nasi jagung ataupun barobok. Dan kemudian kita belajar pula sebenarnya jagung ni sesuai juga dengan cheese, mozzarella, cheddar, parmesan. Memang universal lah kalau jagung ni. Banyak yang kami telah kongsikan bersama dengan anda. Kisah inspirasi termasuklah macam mana nak tanam jagung. Dan Hawa, mungkin boleh juga kita kongsikan bersama dengan penonton yang pengeluar jagung terbesar di dunia adalah Amerika Syarikat. Diikuti oleh China dan negara-negara lain adalah Brazil, Argentina dan banyak lagi negara. Mungkin satu hari nanti anda sendiri boleh memulakan perniagaan berasaskan jagung. Kalau bukan menanam jagung, boleh menjual menu-menu yang berasaskan dengan jagung. Jadi saya nak tanya Hawa. Okey, Hawa suka makanan berasaskan cheese. Okey. Jadi kalau diberi peluang untuk memulakan menu berasaskan jagung, apa yang awak akan cuba? Okey. Sekejap, bagi saya 2 saat je. Okey, jagung. Kalau saya lah, sementara Hawa fikirkan. Saya mungkin akan membawa masakan India, saya masukkan jagung, bagi dia fusion pedas-pedas masala tu dengan jagung yang manis tu, dengan crunchy-crunchy tu, saya pasti akan sedap. Okey, saya ada menu yang mudah lah. Letak aiskrim vanila, letak jagung. Okey, awak bagi masa saya sekejap jangan. Mudah untuk orang bujang. Okey, baik. Kami berharap anda telah mendapat inspirasi daripada apa yang dikongsikan hari ini. Macam-macam yang telah kami berdua pelajari dan ketahui. Dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Why do we fall in love so easy? Even when it's not right. Bitch. Where there is desire, there's gonna be a flame. Where there is a flame, someone's bound to burn. Just like how it burns doesn't mean. PPV Jalan Genuine segment. So come and shoot cute sampa hilang penik kerja sehari. Wah, macam-macam gelagat di pusat pemberian vaksin, tetapi apa-apa pun itulah antara cara untuk menggalakkan lebih ramai lagi untuk mendapatkan suntikan vaksin. Dan alhamdulillah setakat semalam lebih 60% populasi dewasa di Malaysia sudah disuntikkan vaksin. Kepada anda yang masih ragu-ragu ataupun takut, dapatkanlah info di portal-portal yang boleh dipercayai. Baik, ini antara perkembangan mengenai vaksin setakat semalam. Jumlah dos vaksin yang sudah diberikan adalah sebanyak 398,134 dos. Dos satu daripada vaksin 2 dos pada hari semalam adalah sebanyak 188,780 dan dos lengkap pada hari semalam 209,354 dos. Dan
Okey, kalau tadi kita bercakap tentang populasi dewasa, jadi sekarang ini saya ingin kongsikan mengenai perkembangan vaksin kepada kanak-kanak. Dilaporkan semalam di Berita Harian, vaksin kepada kanak-kanak, KKM belum ada keputusan kepada kanak-kanak bawah usia 12 tahun. Kata Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, kajian sedang dijalankan oleh agensi pengawal seliaan farmaseutical pelbagai negara termasuk Agensi Perundangan Perubatan dan Penjagaan Kesihatan United Kingdom, Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Mereka Syarikat FDA dan juga bahagian regulatory farmasi negara NPRA di negara ini. Ialah sebelum kita nak berikan vaksin harus melalui ujian klinikal dahulu supaya nak yakinkan masyarakat untuk dapatkan suntikan. Tak naklah ada kesan sampingan. Dan saya pasti ramai dalam kalangan anda juga tertanya-tanya bagaimana dan bila akan kita dapat data yang lebih terperinci. Di sini ingin kami kongsikan iaitu Menteri Kesihatan kita YB Khairi Jamaluddin telah berjanji yang akan mengumumkan data terperinci berkaitan COVID-19 mulai minggu depan. Dan beliau juga telah berkata yang tiada kematian berpunca daripada vaksinasi. Ya, ada beberapa kejadian serius tetapi peratusannya adalah amat kecil. Kalau kita lihat ini dipanggil kesan sampingan selepas imunisasi AEFI, peratusannya adalah 0.53 AEFI untuk setiap 1000 dos dan hanya 0.04 AEFI daripada 1000 dos itu dilaporkan sebagai AEFI yang serius. Jadi bagi anda yang masih lagi ragu-ragu, cepat-cepatlah dapatkan vaksinasi anda. Kalau belum lagi mendaftar, cepat-cepatlah mendaftar. Sambil-sambil menonton WHI sekarang ni, ambil phone anda dan terus daftarkan. Bagi anda yang di rumah, yang ibu bapa anda mungkin tiada orang kata akses untuk menggunakan telefon bimbit, anda lah yang harus membantu mereka. Okey. Dan kalau kita lihat status COVID-19 pula, Hawa, semalam bilangan kes yang dilaporkan adalah 18,762 dan Selangor masih lagi Selangor masih lagi mencatatkan bilangan kes yang tertinggi iaitu 3,711 dan hanya Labuan adalah negeri dengan angka paling rendah iaitu 3 saja, single digit case orang kata. Ya, Sugita, kita sentiasa ingatkan, kongsikan kepada penonton WHI kerana kita tak nak putus asa untuk putuskan rantaian COVID-19. Sebab Sugi, apa yang membimbangkan saya adalah jumlah kematian yang setiap hari lebih 200, lebih 300. Sebab itulah kepada anda semua, kita jadikan ini sebagai tanggungjawab kita. Gunakan media sosial untuk kongsikan, beri kesedaran kepada mereka tentang kepentingan vaksin. Bila kita dah mencapai immuniti kelompok ini di dalam sesebuah negeri, kalau boleh seluruh Malaysia dah mencapai immuniti kelompok, kita dapat beralih ke fasa yang seterusnya. Jadi kepada mereka yang nak meneruskan perniagaan mereka, nak kembali bekerja. Jadi itulah kita nak bantu mereka yang memerlukan ini dan lindung diri kita daripada COVID-19. Vaksin adalah amat penting dan kalau anda tak sempat menonton siaran semalam, anda boleh ke YouTube dan mendapatkan lebih info berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini sebab semalam telah kami bincangkan di WHI berkaitan dengannya. Okey, baik. Itu dia sedikit update berkaitan dengan COVID-19. Seperti Hawa katakan, ini adalah tanggungjawab kita bersama. Tidak perlu kita menuding jari. Jadi sama-samalah kita jaga kita, keluarga Malaysia. Ya, kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasih kerana masih lagi bersama kami di WHI. Dan Hawa, awak suka baju, awak suka fashion, suka? Suka. Suka. Saya pun suka. Tapi biasanya bila kita bercakap mengenai baju-baju ni, orang kaitkan dengan organic cotton. Tapi memandangkan topik kita berkaitan dengan jagung hari ini, saya nak kongsikan bersama dengan anda di mana kulit jagung boleh digunakan untuk membuat kain. Teknologi proses produksi dan memilih bahan beku serat kain ini semakin maju dan ia menggunakan ia dipanggil perusahaan Life Sciences. Okey. Dan kalau kita lihat mengikut apa yang saya baca ini, buat masa sekarang kulit jagung ni tidaklah digunakan secara besar-besaran lagi, tapi produk ini dipanggil Sorona. Bukan Corona, Sorona, dan sudah menembus pasaran di Asia, Indonesia, China dan juga India. Bagus, kita boleh buat kain daripada kulit jagung. Wow, berkualiti tinggi dan teknologi
pemanfaatan kulit jagung ni sebagai bahan serat kain dikembangkan buat pertama kali di Amerika Syarikat. Istimewanya setongkol jagung itu kan, kalau tadi saya kongsikan kepada Sugi, selain daripada betis jagung dijadikan dalam bunga api pun ada jagung, dalam soda pun ada jagung, dark white, crayon, cat kasut, sabun kertas pun ada jagung di dalam tu. Wow, dan ada juga saya terbaca yang jagung paling sedap lah untuk dimakan, namanya Silver Queen. Wow. Tak ada Gold Queen, maybe Silver Queen. Tapi ada macam-macam jenis jagung kan? Queen lah. Kalau anda di rumah suka jagung yang macam mana? Sebab ada gambar jagung yang macam pelangi warna dia. Cantik. Ada jagung yang warna ungu, ada jagung yang warna biru. Tapi ni ada macam-macam warna sehingga kan orang ingat itu adalah jagung yang di Photoshop. Tapi tidak, itu jagung original. Jagung sebenar yang memang colournya berwarna-warni. Cantik warnanya. Okey, banyak dah kita cakap mengenai jagung hari ini. Kerana pelbagai jenis kan dan pelbagai kegunaannya juga kan. Betul. Teringin saya nak makan jagung. Biasa kalau pergi pasar malam bolehlah beli. Tapi sekarang ni kita beli rebus sendiri. Okey, baik Hawa. Esok WHI akan kembali dengan topik hikayat perkahwinan, iaitu kalau jodoh tak ke mana. So hari Jumaat, kalau anda ada pengalaman manis yang ingin dikongsikan di WHI, anda boleh kongsikan di ruangan komen di Facebook WHI dan ikuti juga kami di Instagram WHI TV3. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia.